Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk Sistem Pendidikan Sekolah Menengah di Korea Selatan. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Sakinah Nafisah binti Selamat dan nombor matrik 4212012531. Yang dihormati pesyarah kami iaitu Encik Syed Lamsah bin Chai dan rakan-rakan yang dikasihi. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Isi kandungan pembentangan meliputi beberapa aspek seperti yang dinyatakan. Baiklah, kita lihat pada pengenalan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan perkara yang terpenting dalam suatu negara. Dengan pendidikan akan lahir insan yang berilmu yang menjadi kekuatan untuk membentuk sebuah organisasi yang besar dalam sesebuah negara. Setiap negara mempunyai sistem dan kaedah tertentu bagaimana untuk mendidik para generasi muda dalam pendidikan yang semakin mencabar. Setiap negara membangunkan sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin meningkat di pelbagai negara dengan tahap pembangunan yang berbeza secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di setiap negara. Kita lihat pula kerangka sistem pendidikan negara di Korea Selatan. Baiklah, menurut laporan PISA iaitu Program for International Student Assessment, pendidikan Korea Selatan berada di kedudukan ke-7 dengan markah sebanyak 526 dalam matematik, 519 dalam sains dan 5141 dalam bacaan. Sementara itu, menurut NBC Times yang menyatakan bahawa sistem pendidikan Korea berada dalam tingkat 5 teratas dalam kategori 20 sistem pendidikan terbaik di dunia. Majlis Kebangsaan Republik Korea pada tahun 148 telah menggubal Undang-Undang Pendidikan mengenai tujuan pendidikan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa identiti kebangsaan dan menghormati kedaulatan negara. Oleh itu, dapat dilihat bahawa negara Korea Selatan amat menekankan pendidikan bagi setiap masyarakat kerana ia akan mempengaruhi kehidupan pada masa akan datang. Sistem pendidikan Korea Selatan meliputi 4 tahap iaitu tahap rendah, tahap menengah tinggi dan tahap universiti iaitu pendidikan tinggi. Kesemua tahap akan dihuraikan dalam pembentangan yang seterusnya. Kita lihat pula sistem pendidikan Korea Selatan. Melihat kepada objektif pendidikan Korea Selatan yang menekankan mengenai ilmu pengetahuan asas adalah objektif utama yang ingin dicapai dan diterapkan terhadap pelajar di setiap peringkat. Terdapat beberapa objektif dalam sistem pendidikan Korea Selatan yang diutamakan iaitu pengetahuan asas, menanam nilai-nilai terpuji, meningkatkan kemahiran dalam diri seorang pelajar dan memupuk rasa cinta terhadap negara. Sistem pendidikan tersebut meliputi beberapa perkara iaitu terdapat 3 tahap pendidikan yang diwajibkan ke atas setiap pelajar iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, kaedah pembelajaran dan teknik pelajaran juga perlu dilihat dan dititik beratkan. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah berasaskan pelajar serta bahan iaitu teknologi. Hal ini akan menjadi panduan bagi para pendidik untuk melihat perkembangan pelajar dalam pembelajaran dan menghidupkan suasana kelas yang aktif serta seronok. Ia juga kreativiti para pendidik dalam mengajarkan sesuatu mata pelajaran supaya mudah difahami oleh pelajar. Di Korea Selatan, sistem kurikulum lebih tertumpu kepada mengajar, lebih berdikari, kreativiti dan bergaul dengan alam sekitar. Mengajar tentang kehidupan seharian dan perkembangan sains dan teknologi yang mampu membawa pelajar mengembangkan kreativiti terutamanya yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Manakala sistem penilaian pelajar dan peperiksaan. Penilaian akademik di Korea Selatan adalah peperiksaan college scholatis untuk masuk ke universiti. Untuk sekolah menengah dan sekolah rendah tiada sebarang peperiksaan kerana mereka menggunakan sistem penilaian GPA. Terdapat 3 peringkat dalam sistem pendidikan di Korea Selatan iaitu pendidikan rendah 6 hingga 11 tahun,
pendidikan menengah 12 hingga 17 tahun dan pendidikan tinggi 18 tahun ke atas. Bagi pendidikan rendah, ianya hanya dijalankan selama 6 tahun sahaja. Di peringkat ini, pelajar didedahkan dengan 9 mata pelajaran seperti pendidikan moral, bahasa Korea, matematik dan sebagainya. Berbeza dengan tahap 3 iaitu darjah 3 kerana ia mempunyai mata pelajaran tambahan iaitu bahasa Inggeris. Manakala pendidikan menengah pula selama 6 tahun juga yang terbahagi kepada 2 tahap iaitu sekolah menengah dikenali sebagai Jung Hak Gyo dan sekolah tinggi dikenali sebagai Godeng Hak Yo. Sekolah tinggi tersebut bersifat praktikal. Akhir sekali, pendidikan tinggi selama 4 tahun. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk meningkatkan pemahaman manusia dan persekitarannya, meningkatkan kualiti kehidupan, memberi sumbangan kepada masyarakat dan pemberian beasiswa atau bantuan kewangan kepada pelajar. Struktur pentadbiran pendidikan merupakan tunjang utama kepada keberhasilan sesebuah pendidikan. Dengan adanya struktur ini, maka pendidikan dapat dilihat dengan lebih sistematik dan teratur. Di Korea Selatan, struktur pentadbiran pendidikan boleh dibahagikan kepada 3 aspek berikut, iaitu Kementerian Pendidikan, tahap pendidikan dan organisasi pengurusan sekolah. Bagi Kementerian Pendidikan, sistem pemerintahan di bawah sektor pendidikan di Korea Selatan terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Presiden, Perdana Menteri dan Dewan Nasional Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Walau bagaimanapun, yang ditugaskan untuk mengurus pendidikan di Korea Selatan adalah Kementerian Pendidikan. Dalam hal pendidikan, Kementerian Pendidikan yang memainkan peranan utama sebagai perancang, pelaksanaan, pengurusan dan pemantauan pendidikan di Korea Selatan. Oleh hal yang demikian, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab untuk membuat kebajikan pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan akademik di sekolah rendah, menengah dan pendidikan tinggi. Manakala tahap pendidikan di Korea Selatan menggunakan sistem 6-3-3-4 sebagai ukuran kepada setiap tahun yang diperuntukkan bagi tahap pendidikan tersebut. Tahap pendidikan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu pendidikan sekolah rendah atau sekolah dasar, sekolah menengah dan pengajian tinggi. Bagi sekolah rendah, bermula dari umur 6 tahun, kanak-kanak di Korea Selatan harus mengikuti sistem pendidikan yang telah ditentukan oleh kerajaan. Justru itu, setelah mereka memasuki usia 5 tahun, ibu bapa akan menerima surat pendaftaran Cui Hak Tongsu untuk memasuki sekolah rendah kerajaan. Mereka akan terus ke peringkat awal pendidikan di Korea Selatan iaitu sekolah rendah primary school, kemudian pendidikan di sekolah menengah secondary school, pula terbahagi kepada 2 tahap iaitu sekolah menengah dan sekolah menengah tinggi. Untuk sekolah menengah, ia bermula dengan pelajar yang berumur 12 tahun hingga 15 tahun, manakala sekolah tinggi bermula dengan 16 tahun sehingga 18 tahun. Seterusnya, pendidikan tinggi pula amat digalakkan untuk warga Korea Selatan sekurang-kurangnya selama 4 tahun. Ia bertujuan untuk memberi kefahaman dalam diri mereka berkaitan manusia dan persekitaran serta keinginan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Pelajar yang ingin menyambung pelajaran ke universiti akan dipilih dan dinilai melalui peperiksaan negara dan rekod sekolah tinggi. Kemudian, organisasi pengurusan sekolah. Sekolah merupakan medium utama dalam penyebaran pendidikan. Walau bagaimanapun, tanpa pengurusan yang mampan, pasti setiap sekolah tidak mampu berdiri dengan utuhnya. Begitu juga dengan sekolah di Korea Selatan. Pengurusan di sekolah Korea Selatan boleh dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu guru dan kurikulum. Sekiranya tiada 2 perkara ini, maka pendidikan di Korea Selatan tidak mampu berjalan dengan efektif. Guru merupakan ejen penyampaian pengetahuan, perancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Malah bukan sekadar mengajar saja, tetapi sebagai pengurus di sekolah. Di Korea Selatan, guru besar adalah pengelola atau ketua. Terdapat 2 jenis pendidikan guru, iaitu peringkat akademik darjah 13 hingga 14 untuk guru sekolah rendah dan pendidikan guru 4 tahun untuk guru sekolah menengah. Tambahan daripada itu, kos ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan untuk pendidikan guru awam. Manakala kurikulum di Korea Selatan pula dikeluarkan oleh KICE, Korea Institute of Curriculum and Evaluation, dengan kurikulum standard meliputi antara lain bahasa Korea,
kesenian, ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya. Suatu kelainan pada sistem pendidikan di Korea adalah mereka menggunakan umur dan bukan pengetahuan, nilai atau ujian sebagai kayu ukur bagi memastikan kelangsungan pembelajaran tersebut. Kurikulum sekolah menengah di Korea Selatan, mereka tiada sebarang peperiksaan untuk masuk ke sekolah menengah. Mereka hanya bergantung GPA untuk masuk ke sekolah menengah yang lebih baik. Penghapusan sistem peperiksaan kemasukan atas faktor taraf hidup rakyat yang semakin meningkat di Korea Selatan. CSAT penilaian untuk menentukan kemasukan pelajar ke peringkat universiti. CSAT adalah peperiksaan College Scholastic Aptitude. Seterusnya, sekolah menengah adalah percuma di kawasan yang kurang maju. Selain itu, sekolah vocational adalah merupakan sebahagian daripada sekolah menengah. Di samping itu, sekolah vocational juga bertujuan untuk menyokong program industri yang semakin berkembang di Korea Selatan. Oleh sebab itu, kerajaan menambah kuota pelajar ke sekolah vocational dan menambah bilangan sekolah vocational. Seterusnya, tujuan sekolah menengah tinggi adalah menyediakan pendidikan lanjutan yang lebih praktikal berbanding dengan sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara kursus yang disediakan adalah seperti aktiviti co-curriculum, bahasa Korea, pengajian sosial, etika dan moral, sejarah Korea, sejarah dunia, geografi, matematik, biologi, bahasa Inggeris dan pengurusan. Manakala sekolah vocational pula, kursus yang disediakan adalah seperti kepakaran dalam bidang pertanian, perikanan, perbankan, perdagangan, kejuruteraan dan kesenian. Kaedah pengajaran di Korea Selatan adalah mereka mengamalkan pengajaran berasaskan atau berpusatkan pelajar. Sebagai contoh, melibatkan pelajar dalam segala aktiviti semasa proses pembelajaran seperti aktiviti secara berkumpulan, kuis, menjawab soalan dan sebagainya. Selain itu, kaedah pengajaran yang digunakan adalah berpusatkan bahan. Di Korea Selatan, mereka menggunakan teknologi dalam sesi pembelajaran. Hal ini demikian kerana penggunaan teknologi boleh membantu dalam proses pembelajaran serta menarik minat pelajar untuk fokus dalam pembelajaran. Seterusnya, kaedah pengajaran di Korea Selatan juga menekankan bakat dan kreativiti seseorang individu pelajar dalam proses pembelajaran. Setiap pelajar sudah dididik untuk mempunyai semangat berdikari yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Mereka juga sedar jika mereka malas berusaha, mereka akan hidup susah di kemudian hari. Akhir sekali, kaedah pengajaran di Korea Selatan juga telah menggunakan kaedah yang inovatif. Tenaga pengajar di Korea Selatan menerima gaji yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana guru di Korea Selatan adalah guru yang berkualiti tinggi dan mereka dipilih daripada kalangan pelajar peperiksaan awam yang mendapat keputusan yang paling cemerlang. Seterusnya, fakta menarik pendidikan di Korea Selatan pula adalah seperti yang telah kita ketahui, pendidikan di Korea Selatan sangat sistematik dan tersusun kerana pendidikan di Korea Selatan adalah pendidikan yang terletak di tempat kedua di peringkat dunia antara 10 negara pendidikan yang terbaik. Oleh itu, saya akan menerangkan satu persatu fakta menarik mengenai pendidikan di Korea Selatan. Fakta menarik yang pertama adalah di Korea Selatan mempunyai standard kurikulum pendidikan yang disiplin dan berstruktur. Selain itu, mempunyai 5 mata pelajaran wajib iaitu matematik, sains, bahasa Korea, seni dan sebagainya. Seterusnya, fakta menarik mengenai pendidikan di Korea Selatan adalah pendidikan mencapai tingkat literasi, ujian analisis dan kemampuan berfikir secara kreatif dan kritis. Mencapai tahap literasi adalah mencapai tahap yang diinginkan dalam pendidikan. Sebagai contoh, pendidikan di Korea Selatan menduduki tempat tertinggi dalam dunia pendidikan dan mereka mewujudkan pelajar yang cemerlang. Manakala kemampuan berfikir secara kritis bermaksud setiap individu mampu menyelesaikan setiap masalah dengan menggunakan cara yang mudah dan kreatif. Seterusnya, yang keempat, di Korea Selatan juga memiliki tempat pendidikan tambahan iaitu Hagwon. Hagwon juga merupakan sebuah institusi yang menjadi tempat pelajar yang mengulang kaji pelajaran dan meningkatkan pencapaian mereka. Fakta seterusnya adalah budaya pembelajaran yang kuat dan persaingan secara sihat. Yang keenam, waktu persekolahan selama 16 jam dari waktu pagi sehingga malam. Selain itu, fakta menarik mengenai pendidikan di Korea Selatan adalah penekanan teknologi dalam pendidikan. Hal ini demikian kerana dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat membantu dalam pembelajaran
dan teknologi yang mereka gunakan sangat lengkap serta pemerintah di Korea Selatan sangat mementingkan keselamatan para pelajar. Akhir sekali, fakta menarik di Korea Selatan adalah pakaian seragam di sekolah memiliki pelbagai jenis yang sangat cantik dan menarik, juga merupakan keunikan di sekolah Korea Selatan. Kita lihat pula pada kelebihan dan kekurangan pendidikan di Korea Selatan berbanding negara Malaysia. Masa pembelajaran di Korea Selatan adalah selama 16 jam iaitu 8 jam waktu pembelajaran akademik di sekolah, manakala 8 jam lagi pembelajaran di luar waktu persekolahan. Di itu pembelajaran adalah 7 jam sahaja, tidak termasuk kelas tambahan. Selain itu, penilaian akademik di Korea Selatan adalah peperiksaan College Scholastic CSAT untuk masuk ke universiti. Untuk sekolah menengah dan sekolah rendah, tiada sebarang peperiksaan kerana mereka menggunakan sistem penilaian GPA. Manakala di Malaysia mempunyai peperiksaan utama iaitu UPSR untuk memasuki peringkat sekolah menengah dan SPM untuk memasuki peringkat universiti. Seterusnya, perbandingan dari aspek penggunaan teknologi. Di Korea Selatan, penggunaan teknologi adalah diwajibkan dalam pembelajaran. Manakala di Malaysia, penggunaan teknologi berkembang sejak Malaysia mengamalkan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Akhir sekali, perbandingan dari aspek objektif pendidikan pula di Korea Selatan memberikan pengetahuan asas, menanamkan nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar untuk pembangunan negara serta menggalakkan kesedaran kepada pelajar supaya wujud perasaan bangga terhadap negara mereka sendiri. Manakala di Malaysia pula dari aspek objektif pendidikan adalah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, rohani, intelek, emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kelebihan yang terdapat di sistem pendidikan di Korea Selatan adalah sekolah rendah dan sekolah menengah secara percuma di kawasan yang kurang maju. Selain itu, sistem pertukaran guru setiap 5 tahun. Hal ini demikian bertujuan membolehkan kesemua pelajar di Korea Selatan mendapat pendidikan daripada guru yang hebat dan berkualiti. Sistem pertukaran ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan kualiti guru dengan membolehkan mereka mendapat pengalaman yang banyak daripada sekolah yang pelbagai dan daripada murid yang bermacam-macam. Seterusnya, Korea Selatan juga merupakan negara yang berprestasi tinggi dalam pendidikan dan tiada pelajar yang tidak bersekolah. Seterusnya, kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Korea Selatan adalah pelajar mengalami tekanan emosi akibat daripada kurang waktu rehat. Akhir sekali, di Korea Selatan, setiap aspek kehidupan seseorang individu pelajar bergantung kepada prestasi akademik semata-mata. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa sistem pendidikan di Korea Selatan telah mencapai tahap yang amat membanggakan dengan membuktikan kedudukan pendidikan Korea Selatan di antara yang tertinggi di seluruh dunia, menjadikan negara tersebut berkembang dengan lebih maju. Pelbagai langkah dan usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran serta Kerajaan Korea Selatan untuk menjadikan sistem pendidikan tersebut adalah yang terbaik untuk generasi pada masa akan datang. Itu saja pembentangan saya mengenai sistem pendidikan sekolah menengah di Korea Selatan. Sekian, terima kasih.